إن الضحى دحاؤك والبهاء بهاؤك والجمال جمالك والقوة قوتك والقدرة قدرتك والعصمة عصمتك. اللهم إن كان رزقي في السماء فأنزله وإن كان في الأرض فأخرجه وإن كان معسرا فيسره وإن كان هراما فطهره وإن كان بعيدا فقربه بحبل دهائك وبهائك وجمالك وقوتك وقدرتك. آتني ما أتيت من عبادك الصالحين. Ya Allah, sesungguhnya waktu duha itu duhamu, kecantikannya kecantikanmu, keindahannya keindahanmu, kekuatannya kekuatanmu, kekuasaannya kekuasaanmu, perlindungannya perlindunganmu. Ya Allah, jika rezeki masih di langit, turunkanlah, jika di bumi keluarkanlah, jika sukar permudahkanlah, jika haram sucikanlah, jika jauh dekatkanlah. Berkat waktu duha, kecantikanmu, keindahanmu, kekuasaanmu, kekuasaanmu, limpahkan kepadaku segala yang engkau telah limpahkan kepada hamba-hambamu yang saleh. Aywa, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah, para penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Pada pagi ini, pada tarikh 25 Februari 2023 Masihi, bersamaan dengan 4 Syaban 1444 Hijrah. Anda bersama dengan saya, Da'i Fahmi, sebagai hos anda untuk program kita pada pagi ini. Tak lain tak bukan rancangan soal jawab agama nombor 1 di Malaysia. Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Dan alhamdulillah, para penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, pada hari ini semakin hari semakin dekat kita dengan bulan Ramadan. Kita sekarang berada di bulan Syaban, 4 Syaban 1444 Hijrah. Jadi pada hari ini tuan-tuan, kita pasang niat, kita improvekan diri kita. Mulai saat ini pada bulan Syaban dan pada bulan Ramadan yang akan datang, kita jadikan 2 bulan ini sebagai 2 bulan yang menjadikan kita madrasah untuk kita belajar sama-sama, untuk kita naik taraf diri kita, tambahkan amalan kita, dan bukan sekadar kita tambahkan amalan di 2 bulan ini, tapi kita istiqamahkan di bulan-bulan yang akan datang sehinggalah kita jumpa di bulan Ramadan yang akan datang di tahun depan, insya-Allah. Sebab itu kita selalu doa, barikillahumma lana fi Sya'ban wa ballighna ila Ramadan. Ya Allah, berkatilah kami di bulan Sya'ban dan sampaikanlah kami ke bulan Ramadan. Kerana kita tidak tahu, mungkin Ramadan tahun ini adalah Ramadan yang terakhir buat kita. Jadi sama-sama kita improve, naik taraf diri kita. Moga-moga kita berada dalam keadaan yang husnul khatimah. Kita mati dalam keadaan husnul khatimah. Kerana kematian dan kehidupan itu semua adalah ketentuan daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi insya-Allah tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, kita istighfar, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala agar hidup kita terus diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Jadi tanpa buang masa lagi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, kita nak terus kepada topik kita pada pagi ini, iaitu topik berkenaan dengan akhlak bahana mengadu domba. Akhlak ini penting sangat. Sebab itulah tim Tanyalah Ustaz biar tahu, jangan keliru membawakan topik akhlak, kerana Imam Syafi'i kata apa? Akhlak ini kita letakkan sebagai nombor 1. Yang kedua,
barulah ilmu. Kerana yang membezakan manusia dengan makhluk-makhluk yang lain adalah adab dan juga akhlak. Sebab itu kita bawakan khas topik akhlak pada para penonton yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, supaya kita ini sama-sama dapat naik taraf diri kita untuk menjadi orang yang sangat-sangat beradab, orang yang menjadi orang yang sangat-sangat berakhlak. Seterusnya baru kita mempelajari ilmu dan mempraktikkan, insya-Allah. Dan bersama dengan saya yang akan mengupas topik kita pada pagi ini tak lain tak bukan Al-Fadil Ustaz Ahmad Syukri Yusof. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah, sihat baik. Sihat Ustaz? Alhamdulillah. Segak seperti biasa Ustaz. Terima kasih banyak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Awet muda Ustaz. Mudah-mudahan doa-doa. Amin. Alhamdulillah. Jadi sekiranya terdapat sebarang soalan ataupun kemusykilan, boleh terus hubungi kami di talian 1800 88 1677 ataupun terus di ruangan Facebook kami di Facebook Tanyalah Ustaz TV3. Baik, tanpa membuang masa lagi, kita nak terus kepada mukadimah kita pada pagi ini berkenaan dengan akhlak bahana mengadu domba. Saya serahkan kepada Ustaz. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'. Terima kasih kepada Da'i Fahmi dan semua penonton Tanyalah Ustaz yang bersama dengan kita pada waktu ini. Betul dan tepat sekali apa yang disebut oleh Da'i tadi, bahawa soal akhlak merupakan persoalan yang sangat penting dalam agama. Dan Nabi SAW menggambarkan bahawa agama itu sendiri berasaskan kepada akhlak yang mulia. Dan Nabi SAW sendiri dipuji oleh Allah, antaranya wa innaka la'ala khuluqin azim. Dan engkau wahai Muhammad SAW mempunyai akhlak yang agung. Sebenarnya banyak pujian-pujian yang Allah Ta'ala berikan kepada Rasulullah SAW. Tetapi yang paling banyak Allah Ta'ala puji, yang Allah Ta'ala sebut, ialah berkenaan dengan akhlak baginda SAW. Dan sebenarnya bila kita sebut akhlak, bila kita sebut agama, ia adalah dua perkara yang tidak boleh kita asingkan antara satu sama lain. Dan dalam akhlak itu sebenarnya antara perkara yang perlu kita jaga ialah nikmat kasih sayang, perhubungan antara satu sama lain. Dan Fahmi dan semua penonton yang saya hormati, kalau kita rujuk kepada Al-Quran, banyak ayat-ayat yang Allah Ta'ala gunakan dengan ayat wadhkuru ni'matallah. Dan ingatlah, kenanglah nikmat-nikmat Allah. Terutama apabila Allah mengingatkan kepada Bani Israel betapa banyaknya nikmat yang Allah Ta'ala kurniakan kepada mereka. Begitu juga kepada umat ini, umat Rasulullah SAW, Allah Ta'ala berpesan bahawa nikmat perpaduan, nikmat kasih sayang, nikmat perhubungan antara satu sama lain itu merupakan nikmat yang besar. Wadhkuru ni'matallahi alaikum idh kuntum a'da'an fa'allafa baina qulubikum fa'asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Allah Ta'ala sebut wadhkuru ni'matallahi alaikum. Ingatlah, kenanglah nikmat yang Allah Ta'ala kurniakan kepada kamu. Dahulunya kamu bermusuh-musuhan, lalu Allah satukan hati-hati kamu dan jadilah kamu bersaudara antara satu sama lain. Antara yang disebut oleh ulama tafsir kita, ayat ini ada kaitan sebab nuzul dia, asbabun nuzul dia ialah apabila Allah Subhanahu Wa Ta'ala mengingatkan kepada golongan Ansar yang terdiri daripada suku Aus dan Khazraj yang mereka pernah bermusuh angkat senjata selama 120 tahun. Masya-Allah. 120 tahun dengan sebab yang remeh mereka boleh berkelahi, mereka boleh berbalah, mereka boleh hina-menghina antara satu sama lain. Maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala minta kepada golongan Ansar, kepada golongan Muhajirin, kepada umat ini supaya mengenang bahawa itu adalah nikmat besar.
Maka persoalan yang kita bincangkan hari ini, bahana adu domba itu merupakan di antara perkara-perkara yang perlu kita ambil perhatian, kerana pasti sekali adu domba itu adalah ratusan daripada sifat-sifat mazmumah yang boleh merosakkan diri kita, merosakkan masyarakat kita dan boleh merosakkan negara kita. Jadi insya-Allah kita akan bicarakan tajuk ini supaya menjadi suatu peringatan kepada kita bersama dalam kita hidup bermasyarakat, dalam kita mencari keredaan Allah Subhanahu wa taala. Perkara-perkara seperti ini jangan kita ambil mudah. Kita mungkin tahu tetapi kita terlupa, sehingga kadang-kadang kita mungkin termasuk dalam kategori orang yang adu domba, orang yang menyebarkan fitnah yang akhirnya akan membawa kerosakan kepada umat ini. Masya Allah, sangat cantik penjelasan dan mukadimah daripada Ustaz. Jadi Ustaz, topik kita pada pagi ini berkenaan dengan bahana mengadu domba. Biasa kita dengar mengadu-mengadu, membodik ini kan. Betul. Biasa untuk membatu api kan. Menjadi batu api, menjadi minyak yang semakin memarakkan suasana dan keadaan. Jadi mungkin Ustaz boleh jelaskan lebih terperinci dengan bahana mengadu domba ni Ustaz. Baik, bila kita sebut adu domba ini sudah tentu istilah yang selalu kita guna orang Melayu kita, batu api ataupun kita menyebarkan sesuatu yang tidak pasti sehingga meruntuhkan kredibiliti seseorang ataupun maruah seseorang. Kenapa? Kerana adu domba. Sebab itu Rasulullah SAW sebut dengan mudah untuk kita faham. La yadkhulul jannata namam. Tidak akan masuk syurga orang yang adu domba. Kerana orang yang adu domba ini dia ada dua keadaan dai. Yang pertama, sebenarnya dia tak bertemu pun orang tu. Tak bertemu, tak jumpa pun orang tu. Dia reka cipta sesuatu perkara, dia sebarkan dan perkara itu akhirnya menjadi kerosakan kepada masyarakat. Yang kedua ialah adu domba itu, dia bertemu dengan orang tu dan dia menyampaikan sesuatu yang tidak betul, maklumat yang palsu berkenaan dengan sesuatu perkara yang akhirnya boleh menimbulkan keresahan, yang boleh menimbulkan rasa tak puas hati, yang boleh menimbulkan dendam, yang boleh menimbulkan fikiran macam-macam. Dan bila kita sebut adu domba ni, kita jangan tengok dalam satu segmen saja. Adu domba ni dia mungkin boleh berlaku dalam rumah tangga. Dia boleh berlaku dalam persahabatan. Dia boleh berlaku dalam qaryah kita. Dia boleh berlaku di pejabat. Dia boleh berlaku di sekolah. Dia boleh berlaku di kilang. Pendek kata, adu domba ni dia akan boleh merosakkan institusi. Dia akan menyebabkan berlakunya perasaan yang kita sebut, perasaan yang tidak puas hati, perasaan yang boleh menyebabkan berlakunya perpecahan. Kita sebutkan tadi bahawa agama ni mengajak kepada kita supaya kita ni bersatu padu. Jadi bila berlaku adu domba ini, ia akan menyebabkan perkara-perkara yang kita katakan yang boleh meragut kasih sayang, hormat menghormati antara satu sama lain. Dan dalam kisah masyarakat yang banyak, dengan pengalaman-pengalaman yang ada pada kita, kadang-kadang berlakunya perselisihan kita itu bukan kerana kita, bukan kerana kawan kita, tetapi kerana adu domba. Allah. Sayangnya hubungan itu baik, mungkin puluhan tahun, mungkin belasan tahun, tapi tiba-tiba berlaku satu perkara di luar pemikiran kita. Kenapa ya dia jauhkan diri pada saya? Kita berfikir macam-macam, apa salah saya? Rupanya itu adalah kesan adu domba. Maksudnya kalau tidak diperbaiki segera, mungkin sampai ke mati. Dai. Orang tak tahu bahawa itu adalah kesan daripada adu domba. Justru itu kita nak sebut di sini, adu domba merupakan penyakit yang merosakkan masyarakat, dan kalau kita tak ambil berat, kalau kita ambil mudah, ianya akan merosakkan kehidupan kita. Rosak ni bukan
di dunia saja. Kerosakan itu akan membawa kita sampai ke akhirat. Sebab seperti yang Rasulullah SAW sebut tadi, hadis yang kita baca, la yadkhulul jannata namam, ataupun ada riwayat kata qattat, iaitu tidak akan masuk syurga orang yang mengadu domba antara satu sama lain. Wallahu a'lam. Masya-Allah, sangat cantik penjelasan dan mukadimah daripada Ustaz. Jadi Ustaz dan juga para penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, kita nak berzikir seketika. Kembali selepas ini dalam rancangan Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Alhamdulillah, bertemu kembali kita di dalam rancangan Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru bersama dengan saya Da'i Fahmi di dalam topik kita pada hari ini, iaitu topik akhlak, yang ini bahana mengadu domba, dan bersama dengan saya tak lain tak bukan panel kita Ustaz Ahmad Syukri Yusof yang akan mengupas topik kita pada pagi ini, insya-Allah. Jadi sebentar tadi kita telah pun mendengar sedikit mukadimah daripada Al-Fadil Ustaz kita, dan kita nak terus tanpa membuang masa lagi, kita nak terus ke soalan yang pertama, soalan sulung daripada Facebook daripada saudari Laila Dila Rosa. Assalamualaikum Ustaz dan da'i yang dihormati. Soalannya, adakah sikap adu domba ini termasuk dalam dosa besar dan akan menghapuskan pahala seseorang itu? Apakah kerana inginkan perhatian yang menyebabkan seseorang itu suka mengadu domba, atau bagaimanakah Ustaz? Mohon pencerahan. Terima kasih. Terima kasih kepada saudari Laila Dila Rosa atas soalan yang sangat baik. Saya serahkan kepada Al-Fadil Ustaz. Dipersilakan. Dalam satu ayat, Allah Subhanahu wa taala menyebut dalam surah Al-Ahzab ayat yang ke-58, walladzina yu'dzuna al-mu'minina wal mu'minat bighairi maktasabu faqad ihtamalu buhtanan wa ithman mubina. Allah Ta'ala menyebut orang yang menyakitkan hati ataupun jiwa orang-orang mukmin dan juga mukminat, tak kira lelaki, tak kira perempuan, sedangkan mereka tidak melakukan apa-apa kesalahan, sebenarnya orang ini telah melakukan kesalahan, menuduh secara dusta dan membuat satu kesalahan yang sangat besar. Disebut ithman mubina. Dosa yang sangat jelas, dosa yang sangat besar. Justru itu, para ulama kita bila melihat kesalahan-kesalahan dalam sudut al-kabair, dosa besar ini, mereka meletakkan bahawa adu domba ini termasuk daripada dosa besar. Dan adakah ia boleh menghapuskan amalan kita? Ya, kemungkinan besar boleh menghapuskan amalan kita. Kenapa kita kata begitu? Ini berdasarkan istilah muflis, orang bankrupt yang disebut oleh Rasulullah SAW, yang Nabi beri satu perspektif baru berkenaan dengan makna ataupun maksud muflis. Orang faham bila muflis ni mala dina lalahum, orang tak ada dinar, orang tak ada dirham, itu orang yang disebut sebagai orang bankrupt pada zaman Nabi lah. Tetapi Nabi kata sebenarnya orang yang bankrupt itu ataupun orang yang muflis itu ialah orang yang datang pada hari kiamat. Sedangkan dia datang hari kiamat, dia ada bawa amalan-amalan dia ada solat, dia semayang dia. Tetapi pada masa yang sama dia melakukan kesalahan-kesalahan lain. Antaranya dia pukul orang tu, dia kata orang tu, dia cela orang tu. Maka akhirnya kesalahan-kesalahan yang dibuat itu di dunia itu menyebabkan amalnya itu hilang, pahalanya itu hilang. Ini menggambarkan bahawa melakukan adu domba ni bukan perkara kecil, bukan perkara mudah, perkara yang kita kata main-main. Sebab kesannya kita tak tahu. Kita mungkin berjaya adu domba dan kita puas hati, tapi kesannya sangat besar. Minta maaf, kadang-kadang berlaku perceraian. Benar. Kadang-kadang orang tu patutnya naik pangkat, tapi kerana adu domba ni, orang tu tidak dapat menikmati pangkat yang sepatutnya. Ataupun orang tu sepatutnya sudah dinaikkan menjadi penolong pengetua,
Tetapi kerana adu domba yang berlaku, dia tak dapat sampai ke peringkat yang sepatutnya menjadi rezekinya. Jadi apakah punca orang yang adu domba ni? Pasal apa yang orang boleh adu domba? Kalau kita lihat orang yang buat kerja adu domba ni, sebenarnya kita lihat dari sudut pegangan agama itu, kita lihat dia mungkin tahu, Da'i Fahmi, kalau kita tanya mengumpat salah, semua orang tahu mengumpat salah. Salah. Itu kesalahan besar, itu dosa besar. Tetapi ialah persoalannya ialah dari sudut amalan itu. Kita kefahaman kepada agama ni belum tentu akan menyebabkan kita baik. Benar. Saya ulang sekali lagi. Kefahaman sahaja kepada agama belum tentu kita akan jadi baik. Benar. Dia akan jadi baik kalau kita faham dan kita amalkan. Tak cukup sekadar teori saja. Teori ni kita boleh sebut 1, 2, 3. Dialah paling kuat, dia kata adu domba ini kesalahan, ini dosa besar. Tapi dialah kepala adu dombanya. Jadi kita nak sebut di sini bahawa orang yang adu domba ni, dia tak nampak betapa besarnya kesalahan adu domba ini. Kita baru meraihkan, mengingati peristiwa Isra' Mi'raj baru-baru ni. Dan di antara yang asatizah kita sebut berdasarkan hadis, antara hukuman yang dikenakan kepada orang yang masuk dalam neraka itu, kesalahannya ialah an-namimah, adu domba. Dan dia dihukum dalam neraka, dan Allah jadikan kukunya itu daripada tembaga, dan dia mencakar mukanya. Allahu Akbar. Orang buat kajian, ulama-ulama kita buat kajian. Kenapa muka? Sebab sebenarnya dia mengaibkan kawan dia. Jadi muka ni lambang maruah lah, muka. Sebab tu kalau kita malu, muka kita kemerah-merahan di muka dahulu. Jadi dia cakar muka dia sendiri. Sebenarnya dahulu di dunia, dia sebenarnya ibarat dia mencakar muka kawan dia. Jadi Allah Ta'ala tunjukkan kesan keburukan itu dengan diperlihatkan kepada Nabi, dia cakar muka dia sendiri, kesan kerana dulu dia merendahkan dan menjatuhkan maruah saudaranya. Wallahu alam. Masya-Allah. Apa yang saya boleh simpulkan daripada jawapan ustaz ni? Punca sebenar daripada adu domba ni adalah sebenarnya berasal daripada perasaan hati hasad dengki. Betul. Perasaan daripada hasad dengki dan membawa kepada adu domba. Betul. Kemudian dalam institusi keluarga contohnya membawa kepada perceraian, pergaduhan. Betul. Dan kadang-kadang boleh membawa kepada pembunuhan. Nauzubillah. Betul. Jadi ustaz, apabila bermulanya dengan hasad dengki, kemudian kita berhenti setakat adu domba, kemudian kesannya kepada orang yang kita adu domba itu, sehinggalah na'udzubillah min zalik kepada pembunuhan, adakah dosa-dosa itu berlarutan menjadi saham dosa kita sampai ke akhirat nanti ustaz? Ya. Kita punya kaedah begini. Ad-dalu 'alal khairi kafa'ilih. Orang yang tunjukkan kepada kebaikan, dia seperti orang yang membuat kebaikan. Itu dari sudut kebaikan. Maksudnya, dia tak buat pun kebaikan lagi, dia baru tunjuk. Betul. Dia bagi lorong kepada orang membuat kebaikan. Maka dia dapat kebaikan tersebut. Jadi begitu juga soal kejahatan. Soal kejahatan, kalau kita niat, dia belum dikira lagi. Sebab dia niat, kemudian dia ubah niat, tak jadilah dia kata nak buat jahat. Tapi akhirnya dia tak buat. Maka tak berdosa, tak bersalah. Tapi kalau dia teruskan niat dia, umpama kita bagi contoh tadi, dia adu domba. Betul yang Da'i sebut tadi, dia kadang-kadang kerana perasaan tidak puas hati. Dia tak puas hati tu sama ada kepada individu yang dia adu domba tu satu, ataupun mangsa yang lain. Dari sudut kawan dia ni sendiri, mungkin dia tak puas hati. Kalau kita sebut tadi dari sudut pasangan, kalau boleh biar berpisah. Sebab dia bukan tak puas hati pada kawan dia, kawan yang kahwin dengan dia tu, seolah-olah begitu. Jadi saya setuju, rantaian itu akan menyebabkan kesalahan kita berlaku sampai kepada, umpama kita ambil contoh keluarga tadi, sampai berlaku kepada perpisahan. Berdosa ke dia? Berdosalah. Walaupun mungkin orang tak tahu. Orang tak tahu fakta di asalnya adu domba tu daripada dia. Orang tak tahu. Dia terlepas pun. Dunia terlepas. Tapi akhirat
tidak terlepas. Orang tak perasan pun. Sebenarnya yang mencetuskan fitnah itu ialah dia. Cuma dia bersembunyi, dia tak nampak dia. Di sebalik tabir. Di sebalik ataupun dia cerita sikit. Dia sebut sikit ataupun sekarang bukan melalui percakapan saja, mungkin melalui sosial media sebagai contoh. Dia tulis sikit apa semua. Kadang dia tak tulis nama pun. Tapi sekarang ni kalau tak tulis nama, dia beritahulah baju orang tu warna apa, jalan orang tu, kereta orang tu, tempat tinggal orang tu. Jadi orang faham lah. Memanglah tak sebut nama dia. Tapi bagi hin lah. Bagi hin orang tahulah. Memang sekarang fitnah memang macam tu. Dia tak sebut nama. Kalau sebut nama mungkin kena saman. Dia bagi hin begitu-begitu. Kalau kata, kamu kata kat dia, tak ada. Saya tak kata pun. Saya masuk orang lain. Jadi sebenarnya mesti ada pertanggungjawaban di situ. Sebab tanggungjawab ini kita pikul dan kita akan berhadapan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Masya Allah, sangat cantik jawapan Ustaz. Jadi Ustaz, kita nak raikan soalan seterusnya daripada Facebook, daripada saudari Sal Rasid Cikci. Pepatah Melayu ada berkata, dia main pepatah Ustaz. Kerana pulut santan binasa, kerana mulut badan merana. Terlajak perahu boleh diundur, terlajak kata buruk padahnya. Bagaimana pula yang dikatakan seorang yang suka mengadu domba itu seperti memakan bangkai saudaranya sendiri? Mohon Ustaz jelaskan. Terima kasih kepada saudari Sal Rasid Cikci atas soalan yang sangat baik. Saya serahkan kepada Al-Fadhil Ustaz. Dipersilakan. Ya, ini ibarat yang kita sebut, yang ibarat ini sebenarnya ibarat yang disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala bahawa umpama orang yang menghina ataupun mengaibkan, mengumpat seperti memakan daging saudaranya. Dan ini juga diperlihatkan dalam peristiwa Isra' dan Mi'raj yang kita bicarakan baru-baru ini. Cuma bila kita sebut tadi banyak pepatah Melayu, kerana pulut santan binasa, terlajak perahu, semua ini menggambarkan bahawa orang-orang kita dahulu pun ada masalah ini daripada dulu lagi. Dahulu dia sebenarnya bukan dalam masyarakat Melayu saja, dalam masyarakat dunia dia ada penyakit ini penyakit hati. Jadi boleh tak kita hapuskan 100%? Jawapan tidak boleh. Macam fitnah orang boleh hapus? Tak boleh. Menghina orang? Tak boleh. Jadi macam mana cara atasinya? Ialah dalam kita memberi kesedaran. Dan kesedaran kita orang Islam ni, umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni, ialah kita boleh dapati daripada apa yang disebut oleh Al-Quran, yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau Nabi tackle isu ni, isu adu domba ni, memang Nabi tackle dan banyak keadaan. Antaranya contohnya, Nabi nak gambar huduhnya, buruknya namimah ni, adu domba ni, Nabi SAW pernah berkata kepada para sahabat, ala ukhbirukum bisyirarikum. Wahai sahabatku, adakah kamu nak kenal orang paling jahat? Syirar, orang paling jahat. Orang paling jahat, kamu nak kenal tak orang paling jahat? Maka Nabi SAW menyatakan, menjawab, al-masya'una bin namimah, orang yang adu domba, itu orang paling jahat. Al-mufsiduna bainal ahibbah, dan dia ni orang yang merosakkan hubungan antara orang yang berkasih sayang. Kalau sahabat karib tu dia akan pecahkan lah. Kalau suami isteri dia akan cuba pecahkan juga. Kalau hubungan baik antara majikan dengan pekerja, dia akan supaya hubungan itu buruk. Renggang. Itu disebut sebagai al-mufsiduna bainal ahibbah. Dia rosakkan hubungan antara orang yang saling kasih mengasihi antara satu sama lain. Dan yang ketiganya Nabi kata al-barun lil bura'il anat, iaitu dia akan cacatkan kita kata orang yang baik dengan kata-kata yang jahat supaya nampak jahat orang tu. Jadi rupa-rupanya Da'i Fahmi yang kita lihat hari ini, perkara-perkara yang berlaku di hadapan kita ni, sebenarnya amaran itu sudah diberikan oleh Nabi SAW. Dan Nabi beri gambaran ni bukan umum, Nabi detailkan. Betul. Nabi detailkan. Nabi kata, pertama orang tu adu domba, yang kedua tu dia nak rosakkan hubungan, yang ketiga tu dia nak jadikan orang yang imej baik, orang yang baik tu sendiri nampak buruk. Betul. Jadi betul lah, itulah tujuan orang yang adu domba, wal'iyazubillah. Masya Allah, sangat cantik jawapan Ustaz. Jadi Ustaz, kita sekarang berada di era orang kata teknologi. Jadi dulu mungkin tak ada teknologi ni, perkara-perkara ini
tidak tersebar luas, mungkin di kalangan ahli karya sahaja ataupun di dalam satu kampung sahaja. Tetapi sekarang ini dia boleh tersebar luas sehingga ke satu dunia. Soalan saya, Ustaz, bagaimana untuk kita mengekang? Mungkin ada di kalangan, saya scroll di social media, orang yang menjadikan aib seseorang itu sebagai konten, menjadikan sebagai satu konten yang mana alasannya adalah orang yang membuat aib itu membuat secara terbuka. Jadi kita pun perlu tegur secara terbuka. Adakah kaedah dakwah ini, kaedah akhlak ini yang perlu kita lakukan ataupun sebaliknya? Jadi sebelum Ustaz nak jawab, kita nak berehat seketika. Kembali selepas ini dalam rancangan Tanya Ustaz, biar tahu. Jangan kali. Alhamdulillah, kembali semula kita di dalam rancangan Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Bagi para penonton yang baru saja menyaksikan rancangan kita pada pagi ini, suka saya nak ingatkan topik yang sedang kita kupaskan ialah topik akhlak, bahana mengadu domba. Jadi sekiranya terdapat sebarang soalan ataupun kemusykilan, boleh terus hubungi kami di talian 1800 88 1677 ataupun terus di ruangan Facebook kami di Facebook Tanyalah Ustaz TV3. Baik, Alhamdulillah. Kita nak terus kepada soalan yang saya ajukan sebentar tadi sebelum kita berehat tadi. Saya ada ajukan soalan pada Ustaz berkenaan dengan kita berada di era teknologi. Bagaimana untuk kita mengekang, sebab bila kita lihat, kita scroll di social media, mungkin dahulu tak ada social media, perkara-perkara adu domba ini berlaku mungkin di kawasan kita je Ustaz, di kawasan setempat ataupun di kawasan karya kita. Tetapi di era teknologi ini, benda ini boleh tersebar luas sehingga ke satu dunia. Dan kita nampak juga ada influencer-influencer yang melakukan konten ataupun seolah-olahnya untuk menegur, tetapi dalam keadaan teguran itu alasannya kerana orang yang ditegurnya itu melakukan secara terbuka, dan dia berhak untuk menegur juga secara terbuka. Jadi apa pandangan Ustaz? Silakan. Baik. Teknologi yang kita lalui sekarang ini sebenarnya dia macam pisau lah ataupun mata pedang. Dia boleh beri kebaikan ataupun keburukan. Pisau boleh potong sayur kan, boleh potong daging, dan begitu juga boleh buat benda-benda yang sampai boleh cederakan orang dan sebagainya. Ia terpulang kepada kita bagaimana kita gunakannya. Dan saya lihat, saya fikir bila kita zaman yang sekarang, bila kita maju, sebenarnya perkara-perkara yang Nabi sebut dahulu itu, perkara-perkara yang Nabi sebut 1400 tahun dahulu itu, sekarang benda itu adalah satu yang mudah kita percaya dan kita melihatnya. Umpamanya kalau kita ambil contoh perjalanan Nabi daripada Mekah menuju ke Baitul Maqdis. Zaman itu 30 hari perjalanannya, masa dia ambil 30 hari. Sekarang kalau kita kata daripada Jordan lah, kita ambil contoh Jordan ke Riyadh, kita kata sampai 30 hari, orang tak percaya. Betul tak? Betul. Orang kata 2 jam, 2 jam setengah. Itu kita kata kemajuan yang kita lalui. Begitu juga untuk kita berbuat kebaikan. Dulu kita ceramah hanya 100 orang saja. Betul. Di surau, di kampung kita. Tapi hari ini mungkin kita ceramah yang sama, isi yang sama, surau yang sama, tetapi kerana kita ada FB Live ke Insta Live ke apa semua, mungkin 1000 orang yang boleh mendengarnya, yang boleh menghayatinya. Maka kalau dari sudut kebaikan, ia boleh pergi jauh dan kita akan mendapat pahala yang begitu banyak. Begitulah apa yang kita sebut benda-benda yang negatif, fitnah, adu domba, menceritakan perkara yang tidak betul, membuat keluh kesah dalam masyarakat, dan kita sebarkan begitu saja tanpa punya rasa tanggungjawab. Itu merupakan dosa yang berterusan. Dosa yang berterusan. Kita mungkin ceramah kita itu kalau kita ceramah dan kita beri maklumat yang tak betul. Tak betul. Benda itu dah tersebar dah. Benda itu dah tersebarkan. Bahkan mungkin kita dah insaf dah. Ya, Allah Ta'ala mudah-mudahan terima taubat kita. Tapi benda itu dah tersebar dah. Mungkin kita padam, tapi ada orang yang dah simpan video tersebut. Betul. Ini kita kata bahana yang berlaku
apabila kita menyalahgunakan nikmat yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita. Begitu juga hari ini zaman orang cari pengikut, followers yang ramai, dan masing-masing berlumba membuat konten-konten yang menarik. Sebenarnya konten menarik itu tak salah, bagus. Betul. Sebab kita pun faham orang yang buat konten ni diperlukan masa 3-4 jam. Benar. Padahal video tu 1 minit je dia kata. Tapi diperlukan masa 4 jam, 5 jam. Itu saya fikir satu usaha yang sangat baik. Ada nilainya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi kalau buat konten perkara-perkara yang tidak sepatutnya. Konten itu perkara yang direka-reka, benda yang tak wujud umpamanya. Direka-reka cerita ataupun dibuat kita kata lakonan yang tidak sepatutnya. Ataupun mungkin orang tu orang biasa. Kita ambil contoh mudah macam ni Da'i Fahmi. Mungkin seorang wanita nak tunjukkan kepada masyarakat bahawa suaminya orang yang kasar. Kamu nampak ya dia pakai jubah, dia lembut tu. Sebenarnya dia tu bukan orang yang baik. Dia pun telefon suami dia tak tahu. Betul. Kemudian dia share dalam FB dia. Jadi dia call. Assalamualaikum bang. Waalaikumsalam. Apa call saya? Itu ustaz itu pakai jubah. Jadi tujuan dia nak kamu kena itulah suami saya. Jadi sudah tentu perkara ini perkara mengaibkan. Kita hakikatnya betul suami dia tu salah. Tapi sampai masyarakat, sampai orang luar tahu semua keaiban suami kita, maka itu sesuatu yang ditegah. Kalau betul suami kita melakukan kezaliman, kita ada pejabat agama. Benar. Kita ada mahkamah syariah. Benar. Kita ada saluran yang betul. Bukan salurannya ialah mengaib-aibkan. Dan begitu juga orang yang berbalah ni dalam media ni. Betul. Oh, dulu kekasih saya begitu, beginilah apa semua. Didedahkan semua aib-aib. Siapa yang untung? Tak ada yang untung pun. Betul. Yang berlaku ialah itu menunjukkan moral masyarakat itu berada di tahap yang sangat rendah. Betul. Jadi khulasahnya, ringkasnya, sebenarnya media sosial hari ini sebenarnya dia boleh membawa kebaikan kepada kita dan juga keburukan. Di akhirnya kita kena tanya iman kita. Bagaimana iman kita berinteraksi dengan perkara-perkara di sekeliling kita. Wallahualam. Masya-Allah. Benar apa yang Ustaz kata tu. Kita ada banyak sangat platform, tapi macam mana kita nak gunakan platform ini, itulah yang akan menentukan sama ada kita dapat saham pahala ataupun saham dosa. Jadi Ustaz, kita nak terus meraihkan soalan daripada penonton kita daripada saudara Razali. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i serta semua kru yang terlibat. Semoga kita semua dalam rahmat Allah. Amin insya-Allah. Soalan saya, ada tak perkara-perkara yang boleh kita mengadu domba di dalam Islam? Jikalau kita mengadu domba tentang perkara-perkara yang baik, adakah dibenarkan oleh Islam? Terima kasih kepada saudara Razali kerana soalan yang sangat baik daripada saudara Razali insya-Allah. Jadi saya serahkan kepada Al-Fadhil Ustaz. Tersilakan. Sudah tentulah bila kita sebut lafaz ataupun istilah adu domba ni sesuatu yang negatif. Cuma kita faham apa yang ditanya oleh Tuan Razali kita ni, iaitu ada tak yang kita percakapan kita itu yang nampak macam kita menceritakan sesuatu tetapi akhirnya memberi positif. Jawapannya ada, iaitu dengan tujuan yang disebut sebagai kita nak islahkan, kita nak perbaiki. Contohlah kita kata kawan kita A, kawan kita tu berbalah dengan kawan kita B. Kita pergi dekat kawan kita A tu, kita beritahu B tu kira salam, B tu selalu puji awak begitu begini. Sebenarnya itu macam cakap tak betul. Tapi tujuan kita ialah untuk memperbaiki hubungan. Ini disebut oleh para ulama kita sesuatu yang harus. Dan kita lihat Nabi sendiri, Nabi pun ada, kita sebut sebagai anak didik baginda ni, kita pun kena akui bahawa latar belakang mereka ni tak sama. Akhlak mereka pun tak sama. Mereka pun datang daripada budaya negara yang berbeza-beza. Ada sahabat-sahabat Nabi yang datang jumpa Nabi, dia macam nak adu domba, nak menyatakan bahawa orang ini tak baik, begitu begini. Apa yang Nabi buat? Nabi buat ialah bukan Nabi terima, tetapi Nabi memuji lelaki yang cuba dinampakkan bahawa itu lelaki yang tak baik. Nabi puji lelaki yang dikatakan tak baik itu. Sebenarnya lelaki ni dia pernah pergi ke perang Badar, dia begitu begini. Senyaplah kawan tu, balik sajalah. Jadi alangkah baiknya kalau kita boleh
ambil contoh seperti yang Nabi sebut tadi, kita kena sekat adu domba tu. Kita tak boleh diam, kita tak boleh angguk. Paling kurang kita kata betul ke begitu, adakah kamu sudah cek betul ke begitu. Saya rasa tak berani orang nak adu domba. Yang masalahnya kita pula bersungguh, betul ke begitu? Iya, betul. Tak tipu, betul. Jadi akhirnya ia merosakkan hubungan. Jadi saya percaya sebenarnya ada banyak cara untuk kita buat supaya kita boleh atasi ataupun kita boleh kurangkan perkara-perkara negatif ini dalam kehidupan kita, insya-Allah. Wallahu a'lam. Masya-Allah, terbaik jawapan daripada Ustaz. Jadi Ustaz dan para penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, kita nak berzikir sebentar. Kembali selepas ini dalam rancangan Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Alhamdulillah, kembali semula kita di dalam rancangan Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru dengan topik kita pada pagi ini, iaitu akhlak bahana mengadu domba. Jadi insya-Allah kita nak teruskan dengan soalan kita daripada saya sebenarnya Ustaz, berkenaan dengan salah satu pekerjaan yang memang perlu ada adu domba, iaitu pakar kaunseling ataupun kaunselor. Jadi kadang-kadang ada kaunselor yang rasmi, kita tahu, ada juga kaunselor yang tidak rasmi. Sebagai contoh, kawan-kawan kita minta pandangan, tetapi ada sebahagiannya yang mungkin tidak tahu etika untuk menjadi kaunselor, Ustaz. Jadi dia boleh jadi satu orang kata penunjuk jalan ke arah kebaikan, dan dia boleh juga menjadi satu pencetus ke arah kesan-kesan negatif yang akan datang. Jadi apa pandangan Ustaz? Dipersilakan. Baik, soalan yang baik daripada Da'i Fahmi. Melihat kepada apa yang berlaku di zaman Nabi SAW, dalam kajian kami berkenaan dengan hadis-hadis bagaimana Rasulullah SAW membimbing para sahabat ni, saya lihat ramai juga kalangan sahabat ni datang jumpa Nabi ni mengadu kepada Rasulullah SAW. Jadi bila mengadu ni berlaku perbincangan lah di kalangan ulama hadis. Nabi tu ketika itu sebagai kaunselor ke, sebagai Nabi ke, ataupun sebagai sahabat. Jadi kita ambil umum, sama ada Nabi sebagai hakim ke, sebagai sahabat kepada sahabat yang lain ke, ataupun sebagai Nabi ke. Apa yang saya lihat ialah Nabi tidak bertanya ataupun Nabi tidak mengorek lebih. Nabi hanya tanya yang dasar saja, Nabi tak tanya lebih. Itu saya nak kembali kepada persoalan Da'i Fahmi tadi. Kadang-kadang kefahaman kita bila sebut kaunselor, ini kita sebut yang bertauliah dululah. Betul-betul. Yang tak tahu letak je nama kaunselor ni, itu cerita lain. Benar. Selalunya kaunselor dia akan tanya semua, sampai daripada A to Z. Sampai rumah cacing pun dia semua dia akan tanya. Allah. Benda yang berlaku di tempat tidur pun dia akan tanya. Saya fikir ini bukan cara yang ditunjukkan oleh Nabi SAW. Jadi sebab itu bila berceritanya sampai ke tahap yang tidak perlu pun diberitahu, dia akhirnya timbul perasaan lain. Yang di kaunseling pun rasa lain, yang memberi kaunseling pun rasa lain. Sebab itu perlunya kepakaran bidang tersebut. Maknanya dari sudut kaunselor dia bertanya dengan soalan yang sepatutnya. Baik, kenapa kadang-kadang berlaku bila sudah di kaunseling tak jadi apa? Betul. Bahkan untuk rumah tangga. Sebab kadang-kadang berlaku kaunselor ini dia tidak mempunyai etika yang sepatutnya. Sepatutnya etika kaunselor ni ialah kalau doktor untuk merawat lah. Tapi ini bukan merawat penyakit, untuk menyelesaikan masalah tersebut.
Tapi dia pula yang menimbulkan masalah. Dia beri nasihat yang tidak sepatutnya. Nasihat-nasihat yang salah. Betul. Dan sebenarnya hubungan kaunselor di situ saja. Dia tak boleh sampai di luar telefon malam, siang dan sebagainya. Betul. Tapi kononnya kerana mengambil berat dan sebagainya, alasan-alasan yang mengarut ni, akhirnya menimbulkan sesuatu yang tidak baik. Sepatutnya hubungan itu, masalah tu kecil je. Masalah yang adu tu tentang suami isteri kecil sangat. Tapi jadi besar isu tu, di-create seolah-olah benda tu besar, akhirnya berlaku perpisahan. Jadi paling penting ialah etika itu, bahawa ini adalah amanah. Kita jadi kaunselor, dia sebenarnya bukan kaunselor saja, jadi ustaz. Kadang-kadang kawan macam Dai katalah, kawan kita beri nasihat. Tapi bila kawan kita minta nasihat, jadi kemampuan kita tu, dia ada kemampuan untuk menjawab. Kalau kita tak mampu, kita beritahu, saya tak mampu untuk jawab persoalan tu, tapi saya boleh jumpakan dengan sesiapa yang ahli dia. Ini dia tak tahu Dai Fahmi, dia cuba juga mengarut. Allah, dia bagi pandangan sendiri ikut kepala dia. Jadi akhirnya perkara yang sepatutnya hubungan itu dipulihkan, akhirnya hubungan itu rosak. Jadi kita nak sebut di sini, peri pentingnya kita menjaga kerahsiaan, etika itu. Jangan pula rahsia-rahsia yang kita dengar daripada apa orang yang kita counselling tu, kita buat konten pula. Betul. Oh, baru ni ada orang jumpa saya begitu, hubungan dia begitu begini untuk menarik. Jadi kadang-kadang macam saya sebut di awal tadi lah, dia tak sebut nama, tapi akhirnya orang tahu. Betul. Allahu Akbar. Ini perkara-perkara yang merosakkan masyarakat. Tapi Ustaz, kalau kata dia tak sebut nama dan dia tidak sebut pun hint, sekadar cerita umum, adakah dibolehkan Ustaz? Ia boleh menjadikan iktibar, tapi jangan sama sekali orang boleh agak. Sebab baru je, katalah yang begitu artis, tiba-tiba dia ceramah ada artis gitu-gitu, orang boleh agak lah. Sebab tu, kalau kita nak cerita sebagai perkara itu sebagai pedoman, jangan langsung orang boleh agak. Biarkan dia tetap menjadi kerahsiaan. Kerahsiaan. Cuma kita bila pernah berlaku mungkin 20 tahun lepas, isu begitu begini, untuk iktibar. Mungkin kita kata kesan daripada sihir berlaku begitu begini, tapi kita tak akan sebut nama dia. Bila kita sebut nama dia, ataupun kalau tak sebut nama, orang akan cari. Kan sekarang ni kalau berlaku apa-apa, orang akan Google. Betul. Kata kesalahan tu dia buat oleh da'i. Orang cakap, da'i mana ni? Da'i Fahmi ke? Macam tu. Na'udzubillah misalnya. Maksudnya orang akan korek, orang akan cari. Jadi kita kena ambil iktibar supaya kita elakkan, sehingga orang boleh agak, oh dia ni ke dia ni. Wallahualam. Sekadar iktibar, Ustaz. Sekadar iktibar saja. Masya-Allah, sangat cantik jawapan Ustaz. Jadi Ustaz, kita ada soalan seterusnya daripada Facebook juga, daripada saudara Jai. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Soalannya, apa beza mengadu domba dengan meluahkan apa yang terbuku dalam hati sekadar untuk meluahkan agar tidak tertekan? Yang kedua, bagaimana jika seorang anak membuka pekung pasangannya kepada ibu dan ayahnya? Adakah itu dikira mengadu domba kerana tak tahan lagi pendam perasaan? Jadi terima kasih kepada saudara Jai atas soalan yang sangat baik. Saya serahkan kepada Al-Fadil Ustaz. Sudah tentu apa yang disebut oleh Jai tadi, ada bezalah antara mengadu domba ini dengan kita meluahkan perasaan. Meluahkan perasaan ni kadang-kadang kita nak minta pandangan. Kita mungkin ada tekanan, contohnya kita hilang pekerjaan sebagai contoh, kita baru nak cari kerja. Mungkin dia tu kawan kita, kita pun sebagai kawan kita pun nak luahkanlah perasaan kita begitu begini kesannya bila dah hilang pekerjaan. Jadi kita nak dengarlah pandangan daripada kawan kita. Saya fikir itu pasti sekali bukan adu domba. Soalan yang kedua, soalan yang baik sebenarnya. Soalan yang baik, boleh tak seorang anak itu menceritakan kepada pekung pasangannya kepada ibu dan ayah? Jawapan saya begini. Jawapan saya ialah, kita boleh sekadar untuk minta pandangan, tapi bukan dalam cara untuk mengaibkan pasangan kita. Mengaibkan pasangan kita. Maksudnya kita beritahu itu
untuk kita minta pandangan. Jadi kita jangan sambil beritahu sambil mencaci pasangan kita. Na'udzubillah, tak boleh. Baik. Yang kedua, boleh tak kadang-kadang benda yang kritikal, benda tu sepatutnya boleh dibawa ke mahkamah syariah. Betul. Ini banyak isu-isu seperti ini. Tapi kerana malu. Jadi kalau beritahu kepada mahkamah syariah, jadi takut aib dia pula. Betul. Tetapi sebenarnya dari sudut hukum, boleh bawa ke mahkamah syariah. Contoh, dia tak bagi nafkah, contoh. Dia ataupun dia gagal untuk laksanakan dari sudut tugas dia sebagai suami, sama ada nafkah zahir ataupun nafkah batin. Itu hak kita. Betul. Itu hak kita. Jadi boleh kita panjangkan kepada mahkamah syariah. Mungkin kita dah beritahu, sebagai isteri kita dah beritahu suami kita, bang, boleh tak kita selesaikan baik-baik di mahkamah syariah? Kau buatlah, aku tak akan pergi. Tapi kalau sehari tak apalah. Tapi kalau dah 10 tahun jawapan macam tu, Allah, itu satu bentuk kezaliman. Betul. Tak boleh. Jadi saya fikir dalam keadaan itu, sudah tentu kita kena nak minta pandangan. Mungkin orang yang paling sesuai, bukan nak aibkan pasangan kita, ia adalah ibu ayah kita lah. Betul. Mak ayah keadaan saya begini macam mana. Jadi waktu itu bukan untuk kita aibkan, tapi kita perlukan pembelaan yang sepatutnya. Kita ada sistem, kita ada undang-undang, kita ada mahkamah syariah. Di akhirnya yang tak boleh ialah peringkat kita menghina orang. Orang tu tak kira pasangan kita ke, kawan kita ke, sesiapa saja, ataupun mengaibkan. Yang ni bukan kita nak aibkan, tetapi nak cari solusi yang sepatutnya. Wallahualam. Masya Allah, cantik jawapan Ustaz. Maksudnya nak mengadu ada caranya. Betul. Ada batasnya dan ada kayu pengukurnya. Betul. Dan siapa dengan siapa kita mengadu pun ada ciri-ciri orang yang perlu kita mengadu. Jadi Ustaz, jawapan yang sangat cantik. Amin. Jadi saya nak terus kepada soalan yang seterusnya. Daripada Facebook juga, daripada saudari Roziah Omar. Assalamualaikum Ustaz dan da'i yang dihormati. Bagaimana pula sekiranya berlaku keadaan yang mungkin membahayakan keselamatan seseorang? Contohnya, si A memberitahu kita tentang kemarahannya pada si B dan mengatakan bahawa beliau akan melakukan sesuatu yang boleh menjejaskan maruah dan keselamatan diri si B. Bolehkah kita memberitahu si B supaya beliau lebih berhati-hati? Mohon penjelasan daripada Ustaz. Terima kasih kepada saudari Roziah Omar di atas soalan yang sangat baik. Saya serahkan kepada Al-Fadhil Ustaz. Dipersilakan. Ialah bila perkara yang boleh menjejaskan maruah dan keselamatan diri, kalau benda itu betul-betul kritikal, sudah tentu kita perlu melaporkan kepada pihak berkuasa. Betul. Tetapi kalau kita lihat bahawa apa yang disebut itu hanyalah satu bentuk ugutan, betul, kita pun tahu dia tak akan mampu pun buat macam tu. Saya fikir itu pun tak perlu didedahkan. Sehingga kita ada keyakinan bahawa dia bersungguh-sungguh, dia mampu dan kita tahu dia boleh buat pergi sejauh itu. Itu perlu kita maklumkan kepada kawan kita supaya kita berhati-hati. Di akhirnya Da'i Fahmi, bila kita sebut namimah ni, adu domba ni, ialah perkara yang boleh menyebabkan berlakunya perbalahan, boleh berlakunya kebencian, boleh berlakunya perkara-perkara di luar pemikiran kita. Jadi itu yang dikatakan sebagai an-namimah ini ataupun adu domba ini sebagai suatu perkara yang keji, yang kalau kita lihat dalam surah Al-Qalam umpamanya ayat 10 hingga 11, Allah Ta'ala menyebut wala tuti' kulla hallafin mahin hammazim masya'im binamim. Jadi dua ayat ni insya-Allah saya akan cuba huraikan, mungkin dari Fahim nak berehat seketika ke, insya-Allah kita akan sambung selepas ini. Masya-Allah, terbaik Ustaz. Jadi Ustaz dan juga para penonton yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, kita dah berada di penghujung rancangan di TV3. Okay. Namun jangan ke mana-mana. Kita masih lagi berbaki 30 minit lagi di siaran TV9. Kembali selepas ini dalam rancangan Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Subhanallah walhamdulillah
ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. Alhamdulillah, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, bertemu lagi kita di dalam rancangan Tanyalah Ustaz. Biar tahu jangan keliru. Pejam celik lebih kurang ada 30 minit lagi Ustaz kita bersama dengan program kita pada pagi ini. Jadi kita tak nak membuang masa. Kita nak terus meraihkan soalan daripada penonton kita daripada Teratai Uda. Soalannya, Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Apakah yang perlu kita lakukan sekiranya kita pendengar kepada orang yang suka mengadu domba ini? Terima kasih pada saudari Teratai Uda kerana sudi bertanyakan soalan-soalan yang sangat baik. Saya serahkan kepada Al-Fadhil Ustaz kita. Terima kasih kepada Teratai Uda yang bertanya kepada kita soalan yang baik. Sebenarnya seperti yang kita sebut daripada awal pertemuan kita, adu domba ini merupakan perkara tercela yang dilarang oleh agama, dan Rasulullah SAW menyebut al-mu'min laisa bit-ta'an wal-la'an walal fahish walal badhi. Nabi SAW menyatakan orang mukmin yang betul, sebenar-benar mukmin itu bukannya orang yang mengaibkan orang lain, bukan yang suka melaknat, bukan yang bercakap yang keji, ataupun bercakap dengan cakap yang kotor. Ini suatu dalil yang jelas daripada Nabi SAW, larangan untuk seseorang itu tidak menjadi manusia yang suka adu domba. Ada pun persoalan tadi yang ditanya, bagaimana kita yang menjadi pendengar? Betul. Maka jawapan kita mudah sekali, iaitu kita kena cuba elakkan untuk menang. Jangan kita tunggu. Kita buat perkara-perkara lain. Kita fikir ini bukan cerita biasa, dan ini masuk kategori adu domba. Sama ada kita tinggalkan pertemuan itu ataupun kita timbulkan kepadanya kenapa saudara kata begitu begini, ada ke dalilnya ataupun ada ke buktinya. Jadi supaya dia pun tak selesa untuk adu domba. Orang yang adu domba ni dia seronok kalau kita dengar elok. Dengar, lepas tu, iya ke? Itu 1 jam lah dia adu domba. Dan saya sebut sebelum kita berpisah tadi bahawa Allah Subhanahu wa taala menyebut dalam ayat Al-Quran berkenaan dengan adu domba ini, wala tuti' kulla hallafin mahin hammazim masya'im binamim, dan jangan engkau patuhi setiap orang yang suka bersumpah dan menghina orang lain, hammazin, iaitu suka mencela, masya'im binamim, dan ke sana kemari untuk adu domba. Ayat yang kita ambil daripada surah Al-Qalam ayat 10 hingga 11 ni, ada ahli tafsir yang mengaitkan ayat ini dengan asbabun nuzul. Ada beberapa pandangan lah. Tapi pandangan masyhur kata ayat ini turun kepada seorang yang namanya Walid Al-Mughirah. Walid Mughirah ni manusia yang punya akhlak yang tak baik. Maka Allah Ta'ala sebut satu persatu. Jadi kita yang baca Quran hari-hari ni, bila kita baca ayat ni dalam surah Al-Qalam ayat 10-11 ni, Allah Ta'ala sebut dengan jelas masya'im binamim, orang yang ke sana kemari. Masya' ni berjalan. Tengok Quran guna ayat. Dia bukan duduk senyap. Masya'im ni aktif lah. Aktif. Pergi kat Fahmi, pergi kat Syukri, pergi kat situ. Dia aktif. Dia tak, kalau orang tu tak sanggup dengar, dia pergi part lain pula. Ini tabiat yang negatif. Sebab itu kita lihat dalam banyak ayat Al-Quran, dalam hadis Nabi SAW memberi amaran kepada kita supaya kita menjauhi orang-orang yang adu domba ini, orang yang sebar fitnah ini, orang yang aibkan hubungan antara satu sama lain. Justru itu dalam kehidupan Nabi SAW, ketika Nabi SAW mendidik para sahabat, sentiasa Nabi anjurkan supaya berbuat baik kepada saudara-saudara kita, kawan-kawan kita. Antaranya dalam satu hadis Muslim, Rasulullah SAW bertanya satu hari kepada para sahabat radhiyallahu anhum,
Kata Nabi SAW, man asbaha minkumul yaum sa'ima, qala Abu Bakar ana. Nabi tanya, siapakah antara kamu pada hari ini yang berpuasa? Kata Sayyidina Abu Bakar, saya yang berpuasa. Kemudian Nabi tanya lagi, qal faman tabi'a minkumul yauma janazatan, qala Abu Bakar ana. Siapa hari ini, kata Nabi, yang mengiringi jenazah? Kata Sayyidina Abu Bakar, saya ya Rasulullah. Kemudian Nabi tanya lagi, qala faman at'ama minkumul yauma miskina, qala Abu Bakar ana. Nabi tanya, siapakah yang beri makan kepada orang miskin hari ini? Kata bila Nabi tanya begitu, Abu Bakar jawab, saya ya Rasulullah. Nabi tanya lagi, faman ada minkumul yauma ridha, siapa hari ini yang melawat orang sakit? Kata Abu Bakar, ana ya Rasulullah. Akhirnya Nabi kata, Nabi SAW menyebut, majtama'na fi mri'in illa dakhalal jannah. Kata Rasulullah SAW, tidak berkumpul sifat-sifat ini melainkan masuk syurga. Saya nak ajak kepada semua penonton melihat. Yang Nabi tanya ni, pertama Nabi tanya siapa yang berpuasa. Berpuasa kita tahulah itu hubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi soalan yang lainnya semua menyentuh tentang hubungan sesama Islam. Apa dia? Iringi jenazah, beri makan pada orang miskin, melawat orang sakit. Maksudnya Nabi dalam kehidupan baginda ajak masyarakat supaya membina kasih sayang antara satu sama lain, dan sudah tentu bukan masyarakat yang suka adu domba. Wallahu alam. Masya-Allah, jawapan yang sangat baik daripada Ustaz. Jadi Ustaz, kita nak raikan soalan seterusnya daripada penonton kita daripada Facebook, daripada saudari Nurul Huda Tajuddin. Bagaimanakah cara untuk kita sebagai anak menasihati ibu bapa atau mertua yang suka mengadu domba apabila berjumpa dengan salah seorang anak atau menantu mereka agar kita tidak dikatakan sebagai derhaka? Terima kasih kepada saudari Nurul Huda Tajuddin atas soalan yang sangat baik. Saya serahkan kepada Al-Fadhil Ustaz. Silakan. Baik, sudah tentulah apabila kita nak bagi pandangan, nasihat, terutama pada ibu kita, bapa mentua kita, orang yang kita kata atas daripada Betul. Kita ni, mestilah dengan cara yang baik. Betul. Bayangkan kalau dakwah itu sendiri, Allah Ta'ala sebut mesti dengan bil hikmah wal mau'izatil hasanah, dengan hikmah, dengan nasihat yang baik. Dan kalau kita lihat, kalau kita nak ambil contoh yang lebih besar lagi, dalam Quran sebut berkenaan dengan Nabi Musa, apabila Allah Ta'ala perintahkan kepada Nabi Musa supaya menyampaikan dakwah kepada Fir'aun, idhab ila fir'auna innahu tagha fakul hal laka ila an tazakka wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha. Kata Allah, wahai Musa, pergilah kepada Fir'aun sebab dia itu tagha. Dia itu tagha. Pergi. Maksudnya jangan tunggu Fir'aun datang. Dalam dakwah begitu juga kita yang kena pergi, kita yang kena bergerak. Kemudian Allah Ta'ala kata, katakanlah kepada Fir'aun. Ini Fir'aun ni. Ini manusia mengaku Tuhan ni. Fakul hal laka ila anta zakka. Katakanlah kepada Fir'aun, hal adakah kamu nak menyucikan diri kamu daripada syirik? Tanya, bukan suruh. Tengok uslub yang Quran gunakan. Kalau kamu sucikan diri kamu daripada syirik, wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha, saya boleh dorong awak supaya ke jalan Allah, supaya awak takut kepada Allah. Saya baca ayat ni nak gambarkan macam mana cara yang Allah Ta'ala perintahkan kepada Nabi Musa. Rupanya cara dakwah itu, ayat itu juga Allah perintahkan sebut begitu. Mahukah saya tunjukkan kepada kamu? Maksudnya dalam bentuk pertanyaan. Tidak ada kata-kata Fir'aun, kamu ni jahat, kamu ni zalim, kamu kena beriman. Tak ada. Tapi uslub yang digunakan. Jadi poin yang kita nak sebut di sini, uslub, gaya bahasa. Maka begitu juga persoalan yang ditanya oleh Nurul Huda, gaya bahasa yang sepatutnya.
Cara tu wallahualam mungkin cara masing-masing lah. Kita tak boleh perincikan di sini. Mungkin tanya ambil masa yang sesuai, bukan waktu itu, ataupun mungkin kita dalam bentuk cara yang pelbagai. Kita nampakkan kalau cerita umpat hal orang ke, kita macam tak selesa. Itu cara masing-masing yang insya-Allah saya fikir penonton-penonton tanyalah Ustaz lebih hebat daripada kita semua. Wallahu a'lam. Masya-Allah, benar Ustaz. Ada caranya, ada kaedahnya, dan kadang-kadang saya perasan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak hanya menggunakan kata-kata kan Ustaz kan? Betul. Tetapi menunjukkan akhlak yang baik walaupun orang lain melakukan kejahatan pada diri kita. Betul. Sedangkan orang lain melakukan kejahatan tapi kita menunjukkan akhlak yang baik, dan dengan akhlak yang baik itu sehingga membuatkan orang yang benci, yang asalnya benci pada diri kita, betul, jadi sayang pada kita. Setuju. Jadi suka pada kita. Jadi bukan sekadar kata-kata, namun perlakuan dan juga tindakan kita juga memberikan kesan kepada orang-orang yang mungkin ada perasaan hasad dengki terhadap kita. Jadi sama-sama kita improve diri kita. Kita nak berehat sebentar, kembali selepas ini dalam rancangan Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Alhamdulillah, kembali semula kita di dalam rancangan Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Kita telah pun menghampiri ke penghujung rancangan, jadi kita tak nak membawa masa lagi. Kita nak terus meraihkan soalan daripada penonton kita yang disayangi. Daripada Facebook, soalannya daripada Casey. Dia ada 4 tu, Casey. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i, juga kru TV3 dan TV9, juga semua sahabat Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Ustaz, apakah ada nanti di akhirat hukuman buat mereka yang suka mengadu domba atau memfitnah ini? Kalau ada, apakah hukumannya? Soalan yang sangat baik daripada saudara Casey. Terima kasih di atas soalan tersebut. Saya serahkan kepada Al-Fadhil Ustaz. Silakan. Ya, sudah tentu apabila seseorang itu tidak bertaubat kepada Allah, tidak mengubah diri daripada suka memaki orang, suka menghina orang, adu domba, dan dia mati dalam keadaan begitu, tidak sempat bertaubat pada Allah, minta maaf sesama manusia, sudah tentu ada hukuman yang berat di akhirat kelak, yang seperti mana yang kita percaya kepada hukuman yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, wal iazubillah, berada dalam neraka, atau hukuman yang kita sebut tadi, mencakar mukanya dengan kuku daripada tembaga. Ada riwayat menyebut berkenaan dengan manusia yang gunting lidahnya sendiri. Jadi ini semua adalah contoh-contoh bentuk-bentuk seksaan, dan kita percaya bentuk itu pelbagai. Cuma yang ditunjukkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah sebahagian. Maksudnya anggota yang merosakkan kita ni antaranya lidah. Lidah kita tak boleh kawal lidah kita sehingga kita melakukan perkara-perkara yang tidak sepatutnya. Jadi bila kita ingat begitu, kita yang dah baca ayat Quran, kita baca hadis Nabi SAW ni, mesti ada perubahan kepada diri kita. Sebab bila kita hidup dalam keadaan curiga ni, ataupun bila kita hidup dalam keadaan kita adu domba, fitnah, memfitnah antara satu sama lain ni, dia akan menyebabkan hidup kita ni sentiasa dalam prasangka buruk sesama kita. Sayanglah, benda prasangka je, benda bukan betul pun. Benda prasangka, benda yang diwujud-wujudkan. Yang kedua ialah kita akan menyebabkan maruah orang tu tercalar. Orang tu baik, orang tu soleh, tapi kerana kita adu domba, kita buat ataupun kita andaian kita semata-mata, andaian kita tu macam betul. Macam betul, macam fakta, kita sebarkan kepada orang lain. Dan kita sebut tadi, penyebaran hari ini bukan payah dengan satu phone pun. Kita boleh buat macam-macam. Kita boleh porak-perandakan kehidupan orang lain. Jadi saya fikir kita bila menyedari perkara tersebut, kita akan buat perubahan-perubahan. Dan pentingnya kita tabayun dululah, bahasa mudah tabayun. Kita cek dululah, pastikan dulu untuk kita sebarkan kepada orang lain. Dia bahkan kalau betul lah berlaku keaiban kepada seseorang, betul dia aib dia begini, kesalahan dia begini, tapi kita pun tak boleh sebarkan. Itu aib dia. Kita pun ada aib kita pun ada kelemahan.
Yang tak tersebar tu sebab Allah Ta'ala Allah tutup. betul. Itu saja, bukan kita hebat pun. Jadi bila kita ingat begitu, bila kita jaga maruah orang, Allah akan jaga maruah kita. Kalau kita jaga keaiban orang, tak sebarkan keaiban orang, Allah akan jaga keaiban kita. Orang mukmin dia kena fikir begitu. Kita bukan manusia yang lengkap, bukan manusia yang sempurna, kita ada kekurangan. Kita dengar saja sesuatu, jangan sudah itu mesti betul lah. Kalau tidak kita tak dengar, salah. Sebab Nabi kata kafa bil mar'i kadhiba an yuhadditha ma sami'a. Cukuplah seseorang itu menjadi pembohong. Kita tak ngaku kita bohong, bukan saya tak bohong, saya dengar orang tu cakap. Kemudian kita sebarkan, kita tulis, kita catat, kita letakkan dalam Facebook kita, dalam sosial media kita, sebarkan. Alasan orang kata, kamu sebarkan fitnah. Tak. Itu saya dengar orang beritahu saya sebarkan. Samalah. Itu Nabi kata, itu dikatakan kadhiba. Kafa bil mar'i kadhiba. Cukuplah orang tu digelar sebagai penipu, sebagai pembohong. Dan sudah tentu bila kita memahami begitu, kita akan lebih berhati-hati dalam kehidupan kita ini, insya-Allah. Masya-Allah, terbaik jawapan daripada Ustaz. Jadi Ustaz, kita ada soalan seterusnya daripada Cik Puan Hana Wanci. Soalannya, bagaimana untuk kita mengawal lidah dari sifat mengadu domba? Terima kasih kepada saudari Hana Wanci atas soalan yang sangat baik. Ini bertepatan juga dengan apa yang Ustaz baru saja beritahu tadi. Betul. Di antara salah satu anggota yang menjadi punca kepada dosa, iaitu anggota lidah kita. Dan kita selalu menyangka bahawa benda yang menyakiti seseorang hanya dari sudut fizikal sahaja. Benda-benda fizikal seperti pisau, pedang. Sedangkan lidah kita ini merupakan benda yang paling tajam sekali daripada semua pedang yang boleh membawa kepada pembunuhan. Jadi persoalannya yang dibawakan oleh daripada Cik Puan Hana Wanci, bagaimanakah untuk kita mengawal lidah kita daripada terkena sifat mengadu domba ni? Silakan. Banyak sekali perkara-perkara yang boleh kita buat, yang boleh kita lakukan untuk mengawal diri kita. Antara yang boleh kita fikirkan, kita letak sentiasa, kalau kita nak adu domba, kita nak fitnah orang, kita nak caci orang, kita nak maki orang, kita kena ingat begini, kita semua ni akan mati. Betul. Yang kedua, bukan sekadar mati, kita akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Afahasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilaina la turja'un. Apakah kamu manusia mengira bahawa kamu diciptakan begitu saja, sia-sia begitu saja, kamu tidak akan dibangkitkan. Jadi persoalan penting ialah yaumal ba'thi, hari kita dibangkitkan. Dan hari kita dibangkitkan, kita akan diperlihatkan segala amalan kita. Kecil ke, besar ke, amalan baik akan ditunjukkan. Dan amalan buruk kita akan ditunjukkan. Cuba kita bayangkan kita berhadapan dengan Allah, dilihat oleh semua manusia. Amalan-amalan jahat yang kita buat, antaranya ialah an-namimah tadi. Tak pasal-pasal kita ada masalah di akhirat. Benar. Saya fikir, bila kita fikir begitu, insya-Allah kita akan berfikir dua kali untuk adu domba, untuk fitnah, untuk caci maki orang, buat perkara-perkara yang tidak sepatutnya, kerana kita akan dihisap, kita akan dihitung segala amalan kita. Dan orang mukmin ialah yang disifatkan oleh Nabi, ialah manusia yang sentiasa bermuhasabah dan dia beramal untuk akhiratnya. Jadi inilah amalan kita untuk akhirat itu, bukan cari puasa, zakat, haji apa semua ni saja, tapi mengelakkan perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah. Dia amal baik tapi tak payah buat, kan? Begitulah keadaannya, wallahu a'lam. Betul. Kadang-kadang kita benda ni mudah je sebenarnya. Betul. Kita nak kawal lidah ni, tapi bila kita dengar sesuatu, contoh kita dengar gosip Ustaz, kan, dia nafsu tu, dia rasa macam, betul, aku nak cakap, nak cakap santi, nak cakap betul, benda kita tak dah tahu benda tu. Kemudian kita rasa kita nak cakap. Pokok pangkalnya kita sendiri kena kawal hawa nafsu. Perkara ini mudah daripada sudut lidah, nampak macam mudah, tetapi nafsu kita, yang paling utama sekali nafsu kita ini, perlu kita latih untuk apabila kita mendengar gosip atau fitnah, berlatih untuk kita jauhkan diri, berlatih untuk kita diamkan diri, kita fokus untuk
tingkatkan amalan kita. Kita nasihat orang yang kita telah dengar gosip itu tadi, ataupun kita menasihati antara satu sama lain. Cukup sekadar kita buat perkara kebaikan, kita dah dapat saham pahala, insya-Allah. Jadi Ustaz, kita ada soalan seterusnya daripada Facebook, daripada saudara Fadli Mak Syah. Assalamualaikum Ustaz, Da'i dan semua kru Tanyalah Ustaz. Soalan saya, apakah kesannya kepada diri, keluarga dan masyarakat itu sendiri apabila berlakunya mengadu domba? Terima kasih kepada saudara Fadli Mak Syah atas soalan tersebut. Saya serahkan kepada Al-Fadhil Ustaz. Silakan. Ya, kesan yang buruk yang sekali yang kita akan nampak ialah akan berlaku huru-hara, kerosakan kepada masyarakat. Itu kita tak cerita balasan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Justru itu kita sebut dalam pertemuan kita ini, Nabi bimbing kita, Quran bimbing kita supaya kita menjaga akhlak kita. Ada satu kisah yang menarik yang berlaku pada zaman Bani Israel. Disebut bagaimana pada zaman Bani Israel itu berlaku satu kemarau yang panjang. Jadi Nabi Musa minta kepada sahabat-sahabat beliau supaya solat. Kalau kita solat istisqa lah, solat hajat dan sebagainya. Tapi hujan tak turun juga. Tak turun hujan tersebut. Lalu Nabi Musa pun kumpulkan semua sahabat-sahabat dia supaya solat. Kemudian hujan tak turun juga. Lalu Nabi Musa berbicara dengan Tuhan, berbicara dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapalah hujan tak turun? Kami dah bermunajat berhari-hari berdoa kepadamu ya Allah. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala, macam mana kata Allah, aku nak mustajabkan doa kamu semua sebab di antara kamu ini ada namam. Ada orang yang suka adu domba dan dia tidak bertaubat kepada Allah. Dia tak berubah, kata Tuhan. Maka kata Musa, ya Allah, tunjukkan kepada saya mana orang tu. Supaya saya boleh keluarkan dia, supaya yang berdoa ini hanya orang-orang baik yang tidak buat namimah, yang tidak adu domba. Lalu kata Allah Subhanahu Wa Taala, ya Musa, anhaakum anin namimah wa akunu namaman. Kata Allah, wahai Musa, aku yang cegah kamu supaya tidak adu domba. Adakah aku pula yang akan adu domba? Sebab kalau keluarkan seolah-olah aib orang tu semua diketahui oleh orang ramai. Lalu akhirnya semua tu bertaubat. Katalah yang berkumpul tu, katalah 100 orang. 100 orang tu semua Nabi Musa minta mereka bertaubat, jauhi perkara-perkara yang tak baik. Semua bertaubat. Jadi tak kecualikan orang tertentu. Akhirnya hujan pun turun. Itu nak menggambarkan kepada kita hebatnya dalam hidup ini kalau kita jauhkan daripada namimah, adu domba ini, kerana ia juga adalah sebahagian daripada keberkatan rezeki. Mungkin rezeki itu tak boleh lagi kita dapat, bukan kerana kita tak layak, bukan kerana kita tak bagus, tapi mungkin dalam hati kita ada kotoran-kotoran yang harus dibersihkan. Dan mungkin kotoran itu ialah an-namimah. Kita suka fitnah orang, kita suka adu domba, kita suka keretakan hubungan orang lain. Itu perkara-perkara yang harus dibersihkan. Wallahu a'lam. Benar Ustaz. Moga-moga kita semua tidak tergolong dalam golongan-golongan orang yang adu domba ini, insya-Allah. Jadi kita teruskan dengan amalan kita, tingkatkan dan naik taraf diri kita untuk membuat kebaikan, insya-Allah. Jadi Ustaz, kita telah sampai ke penghujung rancangan. Jadi Ustaz boleh berikan kami 3 pengajaran ringkas berkenaan dengan topik kita pada pagi ini, iaitu akhlak pahana mengadu domba. Silakan. Baik, yang pertama ialah adu domba adalah sifat yang keji, sifat yang mazmumah, yang perlu kita tinggalkan mengikut keupayaan kita jauhkan. Yang kedua ialah kita akan nampak balasan yang baik di dunia dan akhirat. Saya percaya bila sebut balasan ni bukan di akhirat saja, tetapi di dunia ini Allah Ta'ala akan tunjukkan kepada kita kesan apabila kita meninggalkan perkara-perkara mazmumah, termasuklah an-namimah. Dan yang ketiga ialah kita kena istiqamah. Setiap daripada kita kena istiqamah, kena baiki diri kita, kena hiasi diri kita ini dengan sifat-sifat mahmudah. Kita kena tahalli dengan mahmudah, hiaskan dengan mahmudah. Takhalli, buang mazmumah. InsyaAllah saya fikir kalau kita punya azam sebegitu, Allah Ta'ala akan permudahkan urusan kita, insyaAllah. Masya Allah, sangat terbaik
kesimpulan daripada Ustaz. Jadi Ustaz, bagi memberkati program kita pada pagi ini, saya minta Al-Fadhil Ustaz untuk bacakan doa, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Inna wa minkum taqabbal ya karim. Amin amin rabbal alamin. Terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz Ahmad Syukri Yusof kerana sudi mengupas topik kita pada hari ini, iaitu berkenaan dengan akhlak bahana mengadu domba. Terima kasih juga buat para penonton kerana sudi meluangkan masa bersama dengan kami, dan jangan lupa temu janji kita pada hari esok bersama dengan Tanyalah Ustaz Biar Tahu Jangan Keliru dengan moderatornya saya, iaitu Da'i Fahmi, dan juga panel kita iaitu tak lain tak bukan Ustaz Mustafa Muhammad Suki dengan topik munakahat muamalat suami isteri. Temu janji kita pada hari esok 6.30 pagi sehingga 8.30 pagi. Jadi insya-Allah tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, kita telah berada di penghujung rancangan. Kita tamatkan program kita dengan tasbih kafarah dan suratul As. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, insya-Allah berjumpa lagi pada hari esok. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.